Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya, Sahid Samsudin. Rang Undang-Undang RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 diluluskan hari ini di Dewan Negara. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas 15 ahli Dewan Negara mengambil bahagian pada sesi perbahasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, RUU itu selaras dengan fasal _5 perkara 159 yang dibaca bersama fasal _4 perkara 38 MRR Perlembagaan Persekutuan. Prinsip kekebalan negara merupakan prinsip asas dalam undang-undang adat antarabangsa dengan izin customary international law yang menetapkan bahawa sesebuah negara dilindungi daripada tindakan dan prosiding di mahkamah negara asing. Ini bermaksud setiap negara perlu menghormati kekebalan negara lain dan memberi perlindungan kepada sesebuah negara daripada didakwa di mahkamahnya. Buat masa ini, Malaysia mengamalkan doktrin restrictive immunity dan prinsip ini telah diterapkan dalam rang undang-undang ini. Dalam pada itu, kuasa Perdana Menteri pada fasal 30, 32 dan 33 dalam rang undang-undang itu adalah terhad untuk menarik balik, mengecualikan dan membuat peraturan-peraturan berkaitan dengan kekebalan yang diberikan kepada negara asing sahaja tanpa menyentuh apa-apa kekebalan berhubung dengan ketua kerajaan atau ketua negara. Justru sesiapa yang menjadi Perdana Menteri tidak boleh menyalahguna kuasa berhubung perkara itu. Ahli Dewan Negara menyokong RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 bagi mewujudkan keselamatan negara daripada ancaman pihak luar selain merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Pada masa sama, di bawah fasal 30, Perdana Menteri selaku pengerusi kekebalan negara asing tidak akan membuat keputusan secara bersendirian turut disokong. Saya berpandangan bahawa rang undang-undang ini tidak memberikan sembarang kuasa mutlak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya bersetuju dengan YB Menteri sekiranya proses permohonan daripada negara luar adalah seperti yang dinyatakan tadi. Sekiranya proses permohonan ini adalah melalui Majlis Keselamatan Bidang Kuasa Asing, maka kita tidak perlu risau mengenai penyalahgunaan kuasa Perdana Menteri. Penolakan ini wajar dizahirkan menerusi pengecualian kekebalan yang boleh dijalankan oleh Perdana Menteri mengikut Seksyen 32. Akta ini yang seharusnya menjadi manifestasi pendirian luar Malaysia yang tidak berkompromi terhadap tindak tanduk mana-mana negara dunia yang selama ini menjadikan peperangan atau pergolakan geopolitik sebagai alasan yang menghalalkan dominasi dalam sesebuah wilayah atau negara yang lemah. Saya amat tertarik dengan fasal 30 yang memperuntukkan bahawa Perdana Menteri boleh menarik balik semua atau mana-mana kekebalan di bawah rang undang-undang ini yang dicadangkan terhadap mana-mana negara asing jika Perdana Menteri berpuas hati bahawa Malaysia tidak menerima apa-apa kekebalan bersamaan dengan diberikan oleh negara Malaysia di bawah rang undang-undang ini dicadangkan. Demokrasi. Dan paling penting dalam pada itu, Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Jelas Datuk Seri Azalina ketika sesi penggulungan, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti, tak ada orang. 4 hari, hilang batu putih dalam proses rayuan antarabangsa. Tak ada pula isu ni digembar-gembor seolah-olah kedaulatan kita tak ada pula. Tapi tak pernah ni cerita dulu, kita biarkan RCI buat keputusan sebab dia nak siasat sebenarnya. Walaupun task force dia siasat, ada orang tak nak datang. Sekarang RCI kata kena datang, tak datang, kena masuk penjara kalau tak datang. Kerajaan Kominter dalam memastikan prestasi nilai ringgit di tahap yang lebih baik dan mengukuh. Ia termasuk usaha Bank Negara untuk memastikan pasaran pertukaran asing dalam negara kekal teratur dan stabil.
Jawatankuasa Pasaran Kewangan Bank Negara pada 1 Mac telah menyatakan terdapat kesan-kesan yang serta-merta kepada aliran pasaran dan peningkatan minat pasaran terhadap ringgit. Kalau dilihat prestasi mata wang ringgit berbanding 9 negara serantau lain telah pun bertambah baik, iaitu pada kedudukan kedua sejak langkah-langkah koordinasi antara kerajaan, BNM dan GLIC dilaksanakan. Seiring dengan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi 2024 yang lebih kukuh pada Julai 4.0 hingga 5.0%, penganalisis menganggarkan bahawa nilai ringgit akan pulih berbanding dolar Amerika dalam lingkungan RM4.50 menjelang separuh kedua tahun ini. Datuk Seri Amil menjelaskan ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan tambahan dalam kurungan 2023-2024 di Dewan Negara. Rang undang-undang RUU perbekalan tambahan dalam kurungan 2023-2024 dan RUU perbekalan dalam kurungan pengikutan semula peruntukan perbelanjaan 2024 turut diluluskan hari ini di Dewan Negara. RUU perbekalan tambahan dalam kurungan 2023-2024 membabitkan pengeluaran sejumlah wang yang tidak melebihi 23 bilion ringgit daripada kumpulan wang disatukan bagi perbelanjaan tambahan untuk perkhidmatan 2023. RUU berkenaan dibentangkan untuk bacaan kali kedua oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Perbelanjaan tambahan itu dimohon untuk kegunaan peruntukan kepada perkhidmatan am, perbendaharaan, kumpulan wang terkanun, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Peruntukan itu juga adalah bagi Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan, Suruhanjaya Pilihan Raya, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Pendidikan KPM bercadang meningkatkan bilangan sekolah model khas komprehensif 9 dan sekolah model khas komprehensif 11 tahun ini. Kesediaan itu bagi mengatasi masalah keciciran persekolahan dalam kalangan murid khususnya di pedalaman. KPM mempunyai cadangan untuk perluasan K9 pada tahun ini juga untuk 4 lagi, iaitu di SK Nangga Merit, PBD Limbang, SK Keruak, PBD Pesut, SK Merang, PBD Setio dan SK Pulau Redang, PBD Kuala Nerus. Dan pada masa yang sama ada 2 buah sekolah program sekolah komprehensif 11, iaitu di Pahang SMK Petal, PBD Lipis dan di Sarawak SMK Long Bedian di PBD Barang. Berdasarkan statistik, kadar keciciran di peringkat sekolah rendah pada tahun lepas hanya 0.06%, menurun berbanding 0.29% pada 2017. Bagi peringkat menengah, kadar keciciran menurun daripada 1.36% pada 2017 kepada 0.83% pada tahun lepas. Program Dana Nita diteruskan MARA dengan menyasarkan lebih 100 usahawan wanita baharu dapat dilahirkan pada tahun ini. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kementerian memperuntukkan 10 juta ringgit tahun ini bagi memperkasakan usahawan wanita. Terima kasih YB Timbalan Menteri, jawapan yang cukup. Di bawah program pembangunan usahawan, MARA telah memberi manfaat kepada hampir 65,000 usahawan wanita sejak tahun 2018 melalui inisiatif seperti program latihan keusahawanan yang bertujuan untuk mendaya usahawan baru serta meningkatkan keusahawanan usahawan sedia ada, meningkatkan kualiti produk pengeluaran melalui pensijilan seperti halal, BES bersih sehat selamat di bawah KKM, ISO dan lain-lain serta membantu usahawan Bumiputra dalam penggunaan teknologi dan aplikasi digital dalam perniagaan. Pelaksanaan konsep Sponge City bagi mengatasi masalah banjir terutama di kawasan bandar utama bukan bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ketika memaklumkan kepengetahuan Dewan, Timbalan Menteri Datuk Aiman Atira Sabu menyatakan Jabatan Pengaliran dan Saliran di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air bertanggungjawab melaksanakan konsep berkenaan.
Adapun keseluruhan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator itu bolehlah dibincangkan bersama-sama dengan semua kementerian kerana pelaksanaan Sponsor City ini memerlukan kerjasama the whole nation dan juga the whole government. Kementerian Baginda pun sedia memberi komitmen sepenuhnya dan bekerjasama dalam mengatasi isu berkenaan. Setakat 29 Februari lepas, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah mengenakan sekatan perjalanan ke luar negara terhadap 182,666 individu. Daripada angka itu, 171,571 individu mempunyai tunggakan cukai pendapatan. Manakala 11,095 kes pula merupakan individu yang mempunyai tunggakan cukai keuntungan harta tanah. Tindakan pengenaan kesekatan perjalanan ini bukan bertujuan untuk menafikan hak sesiapa untuk bergerak, namun ia dilaksanakan sebagai salah satu medium memberikan keadilan kepada pembayar cukai yang patuh sekaligus untuk menjamin tidak berlaku ketirisan hasil negara. Ia juga sebagai langkah untuk melahirkan komuniti pembayar cukai yang patuh dan bertanggungjawab yang berkongsi kemakmuran mereka dalam usaha secara bersama-sama membangunkan negara. LHDN menguatkuasakan sekatan perjalanan ke luar negara mengikut peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 104 Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Seksyen 22 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. 32,348 premis diperiksa di seluruh negara menerusi Ops Pantau bermula 12 Mac hingga semalam. KPDN melakukan penguatkuasaan dengan memantau semua premis termasuk bazar Ramadan, pasar serta kedai runcit. Pemantauan itu agar tidak berlaku kegiatan pencatutan atau perbuatan menaikkan harga barangan yang melampau dan tidak munasabah. Kita memang deploy dengan izin untuk semua penguatkuasa kita untuk turun padang untuk memastikan bahawa kita apa orang kata ianya apa yang kita tetapkan itu dilaksanakan. Dalam masa-masa yang lepas kita dapati ketidakpatuhan itu banyak di dalam tidak meletakkan label. Ya, sebab bila ada skim harga maksimum ni dia ada label warna merah jambu. Jadi saya sendiri juga turun padang melihat kepada pemantauan dan selalunya ada, kalau kedai-kedai besar mereka tahu, tapi kedai-kedai kecil, ya kedai-kedai runcit, kalau pasar dan sebagainya kadang-kadang mereka terlepas. Beliau turut memaklumkan skim harga maksimum musim perayaan akan diumum esok. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.